رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Istidraj, muka surat 78. Wa amma allati takunu li a'da'ihi mislu iblis wa fir'aun wa ad-dajjal fima ruwiya al-akhbaru annahu kana wa yakunu lahum la nusammiha ayatin wala karamatin walakin nusammiha qada'a hajatihim wa dhalika li anna Allah ta'ala yaqdi hajati a'da'ihi istidrajan lahum wa 'uqubatan lahum fayaghtaruna bihi wa yazdaduna tughyanan wa kufra wa kulluhu jaizun mumkinun. Adapun perkara luar biasa, apa dia perkara luar biasa? Perkara yang mencari adat, luar daripada kebiasaan, yang berlaku kepada musuh-musuh seperti iblis, Firaun dan juga Dajjal, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang telah berlaku dan akan berlaku. Jadi benda-benda yang luar biasa ni yang berlaku pada orang kafir, orang fasik ni pernah berlaku. Pernah berlaku perkara luar biasa kepada orang kafir zaman dulu, ahli sihir Firaun. Benda luar biasa tapi dipanggil sihir. Dan juga kepada Musailamatul Kazzab telah berlaku dan akan berlaku pun boleh jadi macam tu. Perkara luar biasa boleh berlaku, akan berlaku lagi boleh jadi, kerana telah berlaku sebelumnya kepada orang kafir ni dan juga orang fasik. Tetapi dia kata la nusammiha ayatin, bukan satu tanda-tanda kehebatan, kebesaran, wala karamatin, bukan dipanggil karamat. Semalam kita sebut kan, karamat ni tak berlaku kepada orang fasik dan juga kafir. Dia kata tidak dinamakan seperti yang berlaku kepada iblis, Firaun dan Dajjal, seperti yang diriwayatkan di dalam hadis yang telah berlaku dan akan berlaku. Itu kita tidak menamakan sebagai mukjizat, tetapi kita namakan sebagai perkara yang terjadi hanyalah untuk memenuhi keinginan mereka yang fasik, mereka yang kafir. Kerana Allah nak menunaikan keinginan musuh-musuhnya. Mereka ada keinginan, ada hajat. Allah Ta'ala penuhi hajat mereka, penuhi kehendak mereka sebagai istidraj dan hukuman kepada mereka, lalu mereka terperdaya dengannya dan bertambah lagi kejahatan dan kekufuran mereka. Semuanya itu harus berlaku, tidak mustahil. Jadi Allah Ta'ala bagi itu bukan kerana mukjizat, bukan kerana karamah, bukan sebagai irhas, bukan sebagai ma'unah, tetapi istidraj ataupun sihir. Sihir termasuk dalam istidraj juga. Istidraj ini sesuatu pemberian Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala tak redha, Allah Ta'ala marah. Itu dia panggil istidraj. Bagi juga sesuatu yang mereka nak, orang kafir nak, Allah Ta'ala bagi untuk memenuhi hajat dan kehendak mereka, tetapi bukan diberi di dalam keadaan redha untuk mengangkat darjat mereka. Macam orang beriman, Allah Ta'ala bagi karamah. Para Nabi dan Rasul dikurniakan mukjizat untuk meningkatkan iman, kemuliaan, keyakinan mereka kepada Allah. Itu tujuan Allah Ta'ala bagi sesuatu perkara yang luar biasa kepada mereka. Adapun kepada orang kafir dan juga fasik ini untuk menambahkan kesesatan, nak menjauhkan lagi mereka dengan Allah Ta'ala, sehingga mereka rasa seronok, rasa lalai, akhirnya masuk neraka. Dia lalai dengan kelebihan, sesuatu keistimewaan. Orang lain tak ada, dia ada benda tu, benda keistimewaan. Macam kita kata masuk dalam api ke, tak terbakar, selam dalam air berjam-jam tak mati, tak ada berlaku segala kemudaratan.
sesuatu bencana yang menimpa mereka, berlaku kemalangan, aksiden apa, badan tak cedera, patah rinyak pun tidak, cedera pun tidak. Oi, hebat tu. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada orang kafir macam tu, orang fasik nak menambahkan kekufuran dia, nak bagi dia sesat, dia syok sendiri. Oh, aku ada luar biasa, aku ni hebat. Kalau karamah Allah Ta'ala bagi kepada orang beriman, dia bukan dia rasa dia hebat, dia rasa takut lagi kepada Allah, dia rasa malu dengan Allah Ta'ala, dia tak layak terima benda keistimewaan tersebut. Jadi orang kafir ni Allah Ta'ala bagi untuk menyesatkan dia. Pada bahasa, istidraj diambil daripada perkataan darajah, yang artinya adalah naik. Darajah maknanya naik daripada satu tingkat ke tingkatan yang selanjutnya. Manakala istilah istidraj bermaksud hukuman daripada Allah terhadap hambanya yang diberikan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit nak bagi dia sesat, sedikit demi sedikit untuk menjauhkan dia dengan Allah. Dan tidak diberikan langsung. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi dan juga tak diberikan langsung. Allah Subhanahu Wa Ta'ala membiarkan seorang dan tidak disegerakan azabnya. Kalau buat salah, Allah Ta'ala tak terus mendatangkan hukuman dalam bentuk azab, bencana, musnah, kemudaratan, tak. Umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala tangguh di negeri akhirat. Kalau umat yang terdahulu, mereka lawan Allah, lawan Nabi, serta-merta datang. Kaum Ad, kaum Samud kan, Allah Ta'ala datangkan ribut taupan selama seminggu, sehingga keturunan mereka tak ada zuriat langsung. Keturunan pun tak ada, habis pelupusan secara keseluruhan, tak ada tangguh. Allah Ta'ala tak tangguh, Allah Ta'ala musnah keseluruhan. Adapun umat Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala tangguh untuk di akhirat. Allah Ta'ala nak bagi peluang, bagi kesempatan, bagi masa supaya mereka bertaubat dan insaf. Allah Ta'ala sayang kepada Nabi, dan Nabi akan sedih bila umatnya didatangkan sesuatu bencana. Jadi Allah Ta'ala tangguh di akhirat besok. Okey, Allah membiarkan seorang tidak disegerakan azabnya. Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya. Dalam keadaan tak sedar, Allah Ta'ala sikit-sikit tarik tarik nikmat. Allah Ta'ala tarik mereka ke dalam azab sedikit demi sedikit tanpa disedari. Dan aku memberi tempoh kepada mereka. Allah Ta'ala kata bagi tempoh untuk mereka bertaubat, mereka insaf, mereka sedar daripada kejahatan mereka. Sesungguhnya rancangan balasanku amatlah teguh. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabun muhin. Dan jangan sekali-kali orang kafir menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama. Itu baik bagi mereka. Panjang umur, hidup lama kan, tubuh badan sihat, duit banyak, harta benda banyak. Jangan menyangka kami membiarkan tanpa diperhatikan, tanpa kami tahu, tanpa kami akan memberi hukuman kepada mereka. Tak. Bagi tangguh untuk menyesal, insaf, bertaubat daripada kejahatan mereka. Sesungguhnya kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa di dunia, dan mereka pula boleh azab siksa yang menghina di akhirat kelak. Mula Al-Qari ini yang syarah Fiqhul Akbar yang ditulis Imam Abu Hanifah. Mula Al-Qari berkata, kamu melihat apabila kamu melihat Allah mengurniakan kepada seorang hamba sebahagian kekayaan dunia, sedangkan dia melakukan maksiat, lagi duit banyak lagi dia buat maksiat, lagi dia dapat harta banyak, kesenangan, kemewahan, lagi dia buat maksiat, maka asbab yang didapati melalui kurniaan tersebut adalah istidraj dan tipu daya. Kalau orang tu lagi tak semayang, lagi tak puasa, duit banyak, tubuh badan sihat, tak ada masalah apa pun, ingat tu salah satu daripada bentuk istidraj. Allah Ta'ala bagi untuk melalaikan dia daripada mengingati Allah. Akhirnya dia kekal di dalam keadaan maksiat, kekal di dalam keadaan kekufuran. Allah Ta'ala nak beratkan azab dia di akhirat nanti. Jadi orang beriman jangan rasa cemburu bila ada orang tak beriman. Lagu tu kedudukan dia, keistimewaan dia, perjalanan hidup dia senang. Jangan cemburu, sebab itu ada di sisi Allah Ta'ala ada sesuatu, ada tujuannya. Maka asbab yang didapati melalui kurniaan tersebut adalah istidraj dan tipu daya. Bernalah firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun,
yang membawa maksud kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan dari arah yang mereka tidak mengetahuinya. Lihat Mirqat Mafatih Syarah Misqat Masabih. Mula Ali Qari ini, selain daripada dia menulis syarah kepada Fiqhul Akbar yang kita sedang belajar ni, dia ada beberapa buah kitab yang lain. Di antaranya Mirqat Mafatih Syarah kepada Mishkat Masabih. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka. Allah Ta'ala kadang-kadang seseorang dibagi kekayaan, kadang-kadang dibagi kemiskinan. Kaya, miskin, sihat, sakit ini semua ujian, semua cobaan daripada Allah. Allah Ta'ala nak test sejauh manakah keyakinan kepada Allah, kepergantungan seseorang kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Kami balakan mereka, kami musibahkan mereka, kami uji mereka dengan kesenangan dan kesusahan. Seseorang yang senang ataupun susah di sisi Allah Ta'ala sama je. Bukan kata orang yang senang tu orang yang paling mulia di sisi Allah, orang miskin hina di sisi Allah. Sama aja kita ni di sisi Allah Ta'ala, kaya, miskin, senang ni. Pemimpin, orang-orang yang dipemimpin, ada jawatan tak ada jawatan, sama saja kita di sisi Allah. Yang berada di atas, yang berada di bawah, sama saja di sisi Allah. Kerana apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Bukan kira dia miskin, bukan kira dia kaya. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka, yakni manusia, dengan kesenangan dan kesusahan supaya mereka ingat kepada Allah, mereka kembali kepada Allah. Apa maksud? Allah Ta'ala bagi kaya, dia suruh kita bersyukur, maknanya suruh ingat. Bila bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur nikmat aku tambah lagi. Kalau kamu tak bersyukur, ingatlah azabku sangat pedih. Salah satu daripada golongan yang diazab oleh Allah bukan kerana tak beriman, bukan kerana meninggalkan sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tetapi tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah Ta'ala uji dengan senang, suruh dia bersyukur, maka dia dapat pahala. Allah Ta'ala uji dengan susah, kesengsaraan, penderitaan, dia sabar. Dia sabar daripada kesusahan yang Allah Ta'ala uji dia, dia juga dapat pahala. Jadi sisi Allah Ta'ala sama je. Kaya, senang, sama je. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah. Orang kaya pun berhajat dengan Allah, orang miskin pun berhajat dengan Allah. Bukan kata orang kaya tak berhajat dengan Allah, orang miskin je berhajat dengan Allah. Tak, semua manusia berhajat kepada Allah, bukan sahaja manusia, bahkan makhluk. Sebab itu Allah Ta'ala bersifat dengan istighna, kaya daripada sekalian alam. Alam ni masih Allah selain daripada Allah. Dan iftiqar, semua makhluk berhajat kepada Allah. Jadi bila sebut semua makhluk, bukan sahaja manusia, selain daripada manusia pun berhajat kepada Allah. Ketika mereka tidak mengambil pelajaran dari kemiskinan dan sakit yang kami timpakan kepada mereka, kami uji mereka dengan rezeki yang banyak. Kadang-kadang miskin, kadang-kadang rezeki banyak. Kami bukakan semua pintu untuk memperoleh rezeki tersebut. Hingga pada saat mereka senang dan tidak bersyukur dengan apa yang kami berikan kepada mereka, datanglah azab dengan tiba-tiba. Maka mereka lalu bingung, putus asa dan tidak mendapat jalan keselamatan. Kita tak boleh nak bagi alasan bila Allah Ta'ala bagi sumber-sumber, ruang-ruang untuk memperolehi rezeki. Ruang-ruang, sumber-sumber memperolehi rezeki, wasilah-wasilah, sehingga tak sempat nak beribadat kepada Allah. Kita bagi alasan sibuk. Kita bagi alasan sibuk, tak sempat nak sembahyang, tak sempat nak beribadat kepada Allah, baca Quran, tak sempat, sibuk. Tak boleh. Sebab itu satu ujian yang Allah Ta'ala bagi, tujuannya nak bagi kita ingat. Kaya pun nak bagi ingat, susah pun nak bagi ingat. Allah Ta'ala bukan buat saja-saja sesuatu benda tu saja-saja. Wa ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau buat sesuatu itu sia-sia, tak.
Dia buat miskin ada sebab, buat kaya ada sebab, buat manusia ada sebab, buat alam betul ada sebab. Sebab-sebab, tapi tidaklah bermaksud Allah Ta'ala buat itu untuk mengambil faedah daripada perbuatan dia. Allah Ta'ala ambil munafaat daripada perbuatan dia, buat makhluk, buat manusia ni Allah Ta'ala ambil sesuatu munafaat. Tak. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah Ta'ala kaya daripada sekalian alam. Bila sebut kaya, tak berhajat. Allah Ta'ala tak berhajat kepada makhluk. Makhluklah yang berhajat kepada Allah. Keazalian sifat Allah sebagaimana zatnya. Zat Allah Ta'ala azali, sifatnya juga adalah azali. Apa yang dimaksudkan dengan azali? Maknanya sedia ada tanpa permulaan dan tidak ada kesudahan. Tidak ada mula, tidak ada kesudahan. Sedia ada. Sebelum makhluk ini wujud, zat dan sifat Allah Ta'ala terdahulu wujud. Wa kana Allah Ta'ala khaliqan qabla an yakhluqa wa raziqan qabla an yarzuqa. Allah telah pun bersifat sebagaimana pencipta sebelum dia mencipta, dan bersifat pemberi rezeki sebelum dia memberi rezeki lagi. Huraian. Perbahasan ini selanjutnya, perbahasan ini lanjutan daripada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ni sifat perbuatan. Kalau kita kata sama', basar, kalam, itu sifat zatiah, sifat yang duduk pada diri Allah, mendengar, melihat, berkata-kata, sifat yang ada kepada diri, pada zat. Itu dipanggil sifat zatiah. Yang keduanya dipanggil sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Seperti apa? Seperti nuzul, istawa, itu sifat perbuatan. Waja'a rabbuka, sifat majid. Bukan datang hari-hari, bukan selalu datang. Ketika dia nak datang, dia datang. Ketika dia nak turun, dia turun. Itu dipanggil sifat fi'liyah. Itu dipanggil sifat fi'liyah, terserah kepada Allah Ta'ala bila dia nak melakukan sesuatu. Perbahasan ini lanjutan daripada sifat fi'liyah, sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifat dengan sifat pencipta sebelum adanya ciptaan. Itu sifat fi'liyah tu, sifat mencipta. Ini semuanya menegaskan bahawa sifat-sifat Allah itu azali atau qadim sebagaimana zatnya. Apabila zat Allah Ta'ala qadim, sedia ada, sifat pun sama. Tak ada mula. Bila kata qadim ataupun azali, tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Adapun manusia, zat manusia itu baharu. Apa maksud baharu? Maknanya sebelumnya tiada. Baharu, dia ada permulaan. Sifat baharu, dia ada permulaan, dan dia ada kesudahan. Dia ada penghujungnya. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Alam itu maknanya sentiasa berubah. Setiap yang berubah itu baharu. Manusia sebahagian daripada alam, sebahagian daripada makhluk. Alam manusia, alam malaikat, alam haiwan, tumbuhan, jin dan sebagainya, itu dia panggil alam. Sesuatu yang selain daripada Allah. Sifat alam ini dia sentiasa berubah. Dan setiap benda yang berubah itu dihukumkan baharu. Dihukumkan sebagai baharu. Jadi kita berubah tak? Berubah daripada ada, lepas tu mati tak ada. Bila manusia ini, dia ada mulanya, diri manusia, diri. Zat manusia dipanggil diri lah. Diri manusia dia ada mula. Dan sifat manusia pun ada mula. Diri dia pun baharu, sifat dia pun baharu. Bila baharu, dia ada permulaan. Mukhalafah dengan zat Allah dan juga sifat Allah. Allah Ta'ala tidak ada mula baginya dan tidak ada sudah baginya. Zat dia tidak ada mula, sifat dia pun tidak ada mula. Kita ada pendengaran kita lahir-lahir, bolehlah dengar. Sebelum lahir kita tak dengar apa yang orang cakap di luar. Lahir-lahir baru boleh buka mata sikit ya. Jauh tak nampak juga. Maknanya ada mula sifat penglihatan, sifat pendengaran. Bercakap lagilah. Adakah lahir-lahir terus boleh bercakap? Tak ada. Maknanya dia sifat baru, baru muncul, baru datang kepada zat diri kita. Maka zat kita adalah baharu, sifat kita baharu. Baharu ni ada mula dan dia ada sudah, ada penghujungnya. Jadi sebab itu dipanggil Allah Ta'ala ni mukhalafah, berbeza. Zat dia tu maknanya qadim, lagi azali. Sebahagian ulama dia membezakan qadim dengan azali. Sebahagian ulama kata sama je.
Qadim lagi azali maknanya sedia. Zat Allah Ta'ala sedia, sedia tidak ada mula. Sifat Allah Ta'ala sedia, tidak ada mula. Mukhalafahnya dengan zat dan juga sifat baru, ada mula dan dia ada sudah. Contohnya kita kata bercakap. Lahir-lahir boleh bercakap ke? Boleh tak? Adalah 2-3 orang yang disebut kan, Nabi Isa, yang disebut juga di dalam kitab akidah. Beberapa orang tu ada yang boleh bercakap ketika masih di dalam dukungan ibu dia, masih di dalam buaian ibu dia. Di antaranya bayi yang lahir yang orang menuduh Juresh sebagai bapa berzina dengan ibu dia. Bila dia lahir, dia tunjuk siapa yang berzina dengan ibu dia. Maknanya adalah beberapa orang. Majoritinya, kebanyakannya lahir tak boleh bercakap. Itu pun cakap pun sifat baru juga. Baru ketika tu Allah Ta'ala benarkan dia bercakap. Beberapa hari selepas dia dilahirkan, dia tak boleh cakap juga. Maknanya percakapan, sifat kalam itu baru. Jadi Allah Ta'ala mukhalafahnya, zat dia qadim dan juga sifatnya qadim. Dia kata perbahasan lanjut ada sifat fa'liyah bagi Allah. Allah bersifat dengan sifat fa'liyah, sifat mencipta sebelum adanya ciptaannya. Ini semuanya menegaskan bahawa sifat-sifat Allah itu azali atau qadim sebagaimana zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat memberi rezeki sebelum sampai rezeki kepada makhluk. Sebelum dia bagi rezeki kepada makhluk, dia dah ada satu sifat. Dah ada sifat memberi rezeki. Sebelum rezeki itu ada dan sebelum adanya makhluknya. Makhluk yang diciptakan itu sudah dijamin rezeki sebelum ianya wujud. Ini satu lagi, suatu benda yang kita kena yakin. Kena berpegang. Sebelum kita lahir, rezeki kita telah dijamin oleh Allah Ta'ala, telah ditetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dalam kandungan ibu kita kan, dalam hadis disebut, bila dia telah ditiupkan roh, malaikat tanya Allah, umur dia panjang mana? Banyak mana rezeki dia? Jadi kalau orang pening masalah rezeki ni, dia lupa tentang qada dan qadar Allah. Dia telah lupa perkara ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak boleh risau, susah hati tentang rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di bawah ni pada ayat, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tiadalah sesuatu daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jugalah yang menanggung rezekinya. Makhluk, bukan kata manusia saja, hayawan pun ada. Hayawan, serangga pun ada rezeki. Manusia yang Allah Ta'ala bagi akal fikiran, lagilah ada rezeki. Dia boleh berfikir bagaimana jalan, wasilah, cara nak cari rezeki. Di dalam hadis yang sahih, disebut juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab tawakul kepada Allah, lau tawakkaltum haqqa tawakkulih la ruziktum kama ruziqat tayru. Kalau sekiranya kamu bertawakal penuh tawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal kepada Allah, kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung. Allah Ta'ala kata, kalau sekiranya kamu bertawakal penuh kepada Allah, la ruziqtum kama ruziqat tayri, diberi rezeki akan kamu sebagaimana diberi rezeki kepada burung. Kita tahu burung kan, macam mana dia cari rezeki. Dia tahu tak dia nak keluar daripada sangkar dia, daripada sarang dia, rezeki dia ada di mana? Kamu ada bela burung tak? Dulu ada bela burung kan, sekarang ni ada burung tak? Kecil-kecil dulu orang bela burung ciak, burung apa dia, wak-wak macam-macam kan. Itu hak kita bela. Hari-hari kita bagi dia makan. Tetapi hak duduk dalam hutan tu, hak duduk dalam sangkar, dia keluar daripada, Nabi kata dia keluar dalam keadaan temuluk dia kosong. Dia balik dalam keadaan penuh. Apa maksud? Nabi SAW membuat suatu perumpamaan. Dia tak tahu di mana sumber rezeki dia. Dia perginya ikut ilham. Ilham ni, kalau kita tengok dalam tafsir Hamka dan juga beberapa tafsir yang lain, binatang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ilham. Di antara ilhamnya tentang bahaya. Satu fitrah yang Allah Ta'ala bagi kepada binatang ni, dia ada satu perasaan yang disebut sebagai ilham, walaupun dia tidak ada akal.
Dia suatu dalam keadaan biasa-biasa dia pergi melalui sesuatu jalan, sesuatu batang jalan dia lalui untuk meneruskan kehidupan dia, untuk mencari rezeki dan juga untuk bermusafir. Dalam keadaan tertentu, bila dia nampak ada jerat ke, ada ciding ke, tahu ciding? Tempat kami panggil ciding, jerat jerat burung, jerat pelanduk ke, jerat kancil ke, ataupun ada pemburu yang duduk menunggu, dia rasa tak selesa, dia akan kona pergi jalan lain. Sedangkan bukan orang duk hello WhatsApp kat dia, kejang ada orang nak tangkap kamu, nak tembak kamu ada orang tahan jerat Tak ada. Dia pergi kona kat lain. Orang duk tunggu saja. Suatu fitrah yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kembali kepada tawakal burung ini, dia pergi keluar daripada sangkar dia, daripada sarang dia dalam keadaan dia tak tahu di mana sumber rezeki dia. Dia nak dapat buah-buahan, buah-buah apa dia nak makan. Kalau dia nak makan apa? Nak makan biji-bijirin, dapat gandum ke, beras ke, jagung ke, sebagai daripada sumber makanan burung. Buah-buahan ni buah apa nak makan? Walaupun itu makanan dia, dia keluar daripada sangkar dia, dia tak tahu di mana sumber makanan itu ada, di mana tempat dia nak mencari rezeki. Apa maksud? Maksudnya dia keluar di dalam keadaan penuh tawakal kepada Allah. Dia berserah kepada Allah di mana rezeki dia. Itu kalau binatang pun ada rezeki. Kalau manusia yang Allah Ta'ala bagi akal fikiran untuk berfikir, hasil daripada berfikir dia dapat sesuatu kesimpulan, sesuatu natijah yang dia fikir. Okey, perut lapar ni, mesti dia nak cari rezeki. Dia nak pergi beli ke kalau ada duit. Dia bekerja ke, menarai getah ke, kait kelapa sawit ke, buat bendang ke. Kalau orang kerja pejabat, dia masuk pejabat ni, bulanan dia dapat duit. Maknanya akal Allah Ta'ala bagi ni lebih hebatlah daripada binatang. Binatang pun Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Jadi kesimpulan kan, kalau binatang pun tak susah hati tentang rezeki dia, manusia adakah perlu susah hati tentang rezeki? Anu mengaji surah tahfiz ni, esok nak kerja apa? Hafal Quran ni hafal saja. Ni pelajar-pelajar tahfiz di sini nak bagi tahu. Mak bapak pula susah hati nak kerja apa ni? Kerja tahfiz ni duk hafal Quran je. Kalau mengaji ekonomi adalah PMR, SPN, air masuk EU. Boleh dapat kerja kerajaan, gaji tetap. Nak buat pinjaman pun senang. Ini tak ada habis lagi nak ambil lesen kereta, lesen lori. Susah hati. SPN ni umur 70 boleh ambil. Fikir masalah rezeki, esok nak makan apa. Ini mak bapak lah ajar ni. Besok kamu nak kerja apa? Mak bapak ajar ni. Balik ni, besok nak kerja apa? Dia tanya masa interview di sekolah ni, anak saya esok kerja apa? Mengaji tak lagi dia tanya kerja. Dia hantar sekolah akademik, dia tak tanya cikgu guru besar ke, pengetua ke, esok anak saya boleh kerja apa keluar sekolah teknik ni? Cikgu ke, doktor ke, pensyarah ke, dia jadi agung ke? Dia tanya tak? Tak tanya. Mari sekolah agama pula dia pergi tanya. Menunjukkan tak yakin tentang rezeki. Orang mengaji sekolah agama ni semua mati ke? Tak boleh makan? Jadi jangan pula bila saya sebut macam ni semua orang hantar keluar agama Melaka. Jangan. Sebab Islam tak akan menang dengan agama dengan orang alim saja. Dia kena ada engineer, pensyarah, ada lawyer. Sebab sekarang ni orang bila berlawan di sudut undang-undang kena ada lawyer. Jadi kalau mengaji tok lebay saja tak reti undang-undang, tanah boleh kat orang, negara boleh kat orang, negeri boleh kat orang. Sebab semua jadi ustaz Melaka. Semua jadi Maulana macam saya. Tak ada seorang nak jadi peguam, jadi doktor pakar. Jadi orang sakit hantar kat Maulana. Sakit patah ke, stroke ke. Sakit apa lagi? Darah tinggi hantar kat Maulana, hantarlah kepada doktor pakar. Sebab Islam tu syumul. Cuma hak ada sekolah agama ni belajar betul-betul. Sekolah agama sini kan mana-mana ke belajar betul-betul, jangan takut dengan rezeki Allah. Kalau saya nak cerita saya ni banyak dia orang kata dia asyik duk cerita hal dia. Saya ni siji apa pun tak ada. Tapi tuan-tuan makan apa itu saya boleh makan. Bahkan kadang-kadang boleh makan lebih daripada tuan-tuan lagi. Saya boleh kata sebulan sekali kijang orang hantar di rumah, pelanduk. Tuan-tuan yang ada PhD ni, doktor ni, maknanya rezeki Allah Ta'ala bagi apa yang kita nak susah hati. Bulan lepas saja 2 kali orang hantar kijang di rumah. Bukan nak cerita kehebatan, kemuliaan, tidak. Nak cerita rezeki Allah Ta'ala jamin. Tak pergi cari pun. Dulu rajin-rajin masa muda-muda dulu duk cari juga. Sekarang ni tak cari pun orang hantar. Nak cerita ni rezeki Allah Ta'ala dah tulis. Nak bagi semangat kepada pelajar-pelajar ni, jangan susah hati. Mengaji tak ada habis lagi, nak berhenti masalah SPM.
mengaji kitab. Tak habis lagi beberapa kitab. Oh, dah kelang kabut susah hati nak ambil SPM. Balik rumah mak-mak saudara tanya, besok Faris macam mana nak kerja apa, SPM tak ada. Ditanamkan SPM tu. Kita tak larang budak-budak kita semua yang dah keluar semua ambil SPM. Tuan-tuan kena ingat. Hak keluar tu semua kita suruh ambil SPM, wajibkan ambil SPM. Tapi selama duduk di sini, tumpu pelajaran yang disediakan oleh pihak sekolah. Jangan duduk kelang kabut, susah hati, esok nak kerja apa, nak makan apa. Kalau semut boleh makan, burung boleh makan, kambing boleh makan, itik boleh makan, takkan kita lebih teruk daripada kambing? Kita lebih teruk daripada kambing kan? Kambing tak ada SPM pun boleh makan, tak ada PhD boleh makan. Jadi hadut sekolah agama ni hari ni nak basuh sikit. Yakinlah kepada Allah. Bulan-bulan puasa ni dilatih supaya rajin baca Quran. Tapi apa yang disebut ayat dalam Quran? Ke baca saja tak faham? Kena yakin dengan Allah. Kalau tak yakin dengan Allah, tak usah mengaji akidah. Buat apa kita mengaji akidah, kita tak yakin dengan Allah? Tujuan kita belajar akidah untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Nak bulatkan tawakal kita kepada Allah. Sebab tu kita mengaji akidah. Rasa dah 5-6 buah kitab dah habis. Setiap bulan Ramadan, daurah akidah. Setiap bulan Ramadan kita daurah akidah. Tetapi kepada Allah kita tidak ada keyakinan. Dan takut dengan suasana sekeliling. Takut dengan urusan-urusan dunia yang terpaksa dilalui. Tak takut bagaimana kita nak berhadapan dengan munkar nakir dalam kubur. Di padang mahsyar yang tu kita tak bimbang. Duk bimbang SPM, tak boleh makan, tak ada rezeki. Ingat ni, di pesanan beberapa kali dah dipesan. Takut hanyalah kepada Allah. Bimbang untuk kita bersedia itu tak apa. Untuk kita membuat persiapan. Melihat Allah di akhirat. Wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahul mu'minun wa hum fil jannah bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kaifiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Allah Subhanahu wa taala didapati dilihat di akhirat dan orang-orang yang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedang mereka berada dalam syurga dengan mata kepala mereka, lihat dengan mata kepala. Tanpa tashbih, tanpa berlaku kesamaran, tanpa kafiat, tak tahulah kafiat macam mana, kafiat ni bentuk ataupun cara, dan tanpa ada jarak di antara mereka dengan makhluk. Pegangan ahli sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebut oleh Abu Hanifah ni, kita boleh lihat Allah di akhirat. Tadi dah kita sebut, kita manusia adalah makhluk baharu. Bila baharu, dia ada sifat-sifat baharu. Allah qadim. Bila qadim, dia ada sifat-sifat sebagai qadim. Kita tengok Allah Ta'ala ni di akhirat besok dengan apa? Dengan mata kan? Mata tu mata di dunia kan mata di akhirat? Siapa nak jawab? Mata ada di dunia kan ataupun mata akhirat? Kita mati akan dikembalikan balik mata kita, tangan kita. Mata tu baru tak mata? Kalau kata mata ni, mata dunia yang kita lihat ni, bila kita mati esok dikembalikan balik, dia tetap bersifat baru. Okey, dia kata, kalau dia katakan mata lain, hak mata atas dunia ni dah reject dah, dia expired dah, dia untuk lihat atas dunia je. Dia mari pula mata baru di akhirat. Mata tu qadim ke baru? Tetap baru. Macam mana lihat Allah Ta'ala yang qadim? Macam mana nak lihat Allah Ta'ala? Dia kata tanpa masafah, tak ada jarak. Bila kita tengok sifat mata baru, dia mesti ada jarak, mesti ada arah, mesti ada cahaya. Kalau dalam gelap nak nampak apa? Kalau dalam gelap nak nampak apa? Mesti dia ada arah, mesti dia ada alat. Alat itulah mata. Mustahil tak kita boleh tengok Allah? Dalam hati kita boleh tengok? Isyarat daripada Quran pun kata boleh tengok. Jadi kalau ada arah, maknanya kita telah menganggap Allah Ta'ala itu ada jihah. Mesti ada tempat. Kita telah menganggap Allah Ta'ala ambil tempat, sedangkan wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah Ta'ala terkaya daripada sekalian alam.
Allah Ta'ala terkaya maknanya tidak berhajat kepada alam. Lagu mana nak jawab ni? Ustaz Amri hidup umat-umat nak jaga cerita? Jawab. Serah pada Allah. Sikit-sikit serah, sikit-sikit serah. Ini carilah mati semua ni. Semua serah. Jadi macam mana kalau kata Allah Ta'ala taharah tak boleh terima? Hak dia herat macam mana nak terima? Allah Ta'ala taharah kata Allah, kita menempatkan Allah, mengatakan Allah Ta'ala ada tempat. Allah Ta'ala itu ada jihah, ada arah. Allah Ta'ala itu ada tahayus, ada ruang. Allah Ta'ala mengambil ruang. Semua dia orang tak boleh terima. Sebab itu sifat-sifat baru. Di akhirat esok boleh tak tengok Allah? Kalau kita kata boleh tengok, jadi sudah tentu ada arah. Sudah tentu ada tempat. Sudah tentu memerlukan alat. Alatnya mata tu baru. Jadi macam Ustaz Amri jawab tadi, serah pada Allah. Dia kata, Nabi kata boleh tengok. Kenapa duk main akal lagi? Tengok. Dia mesti masuk akal dia, kepala otak dia tu. Dia nak bagi sesuai dengan otak dia, baru ayat-ayat Quran dan hadis Nabi dia boleh terima. Akidah salaf, apa sahaja disebut dalam Quran hadis terima, walaupun tak masuk akal. Walaupun tak masuk akal, diterima sahaja. Sebab itu adalah satu keputusan, ketetapan. Keputusan daripada Allah. Allah Ta'ala kata macam tu, kita terima. Huraian. Kata Imam Tahawi, melihat Allah pada hari kiamat, ahli syurga adalah bagi ahli syurga adalah benar tanpa meliputi dan tanpa kafiat. Yang diketahui. Tengok macam mana tak tahulah, serah kepada Allah. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, wujuhum yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari akhirat itu, muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Maksud ru'yah adalah beriman dalam syurga, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat mengikut apa yang dikehendaki Allah dan mengikut ilmunya. Terpulanglah kepada Allah, bagaimana Allah Ta'ala nak memperlihatkan diri dia, zat dia kepada orang yang beriman di akhirat nanti. Tak perlulah kita duk fikir, duk bedah siasat macam mana. Setiap hadis sahih daripada Rasulullah SAW berhubung perkara ini adalah mengikut apa yang dimaksudkan oleh baginda, dan tidak masuk campur dalam perkara ini dengan takwilan menggunakan akal fikiran kita, dan bukan dengan memikirkan dengan hawa nafsu kita. Dengan guna akal lah benda ni. Akal tak tercapai, tak dapat mencangkaui apa yang ada kepada zat dan sifat Allah. Sesungguhnya tidak selamat agama melainkan dengan menyerahkan tafsiran tersebut kepada Allah dan Rasulnya, di samping mengembalikan pengetahuan tentang perkara yang menjadi kesamaran mereka yang mengetahuinya. Kita pegang laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama. Habis selesai kan? Tak payah kita nak bedah siasat. Itulah maknanya pegang akidah yang berdasarkan kepada pegangan salaf dan dipegang oleh imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki. Pengertian iman dan Islam. Wal imanu wal iqraru wa tasdiqu wa imanu ahli samai wal ardi la yazidu wa la yanqus min jihatil mu'min biha wa yazidu wa yanqus min jihatil yaqin wa tasdiqu wal mu'minun mustawuna fil iman wat tauhid mutafadiluna fil a'mal. Iman itu adalah pengakuan dan pembenaran. Maknanya iman kita pengakuan dan ikrar. Tasdik mengiyakan dalam hati. Iman penduduk langit dan bumi tidak bertambah dan tidak berkurang daripada sudut perkara yang diimani, tetapi bertambah dan berkurang daripada sudut keyakinan dan pengakuan. Orang-orang yang beriman sama pada asal iman dan asas tauhid, tetapi berbeza-beza pada amalan. Dia kata iman la yazid wa la yanqus. Bagi jumhur ulama, iman, keyakinan, kepercayaan seseorang itu boleh bertambah, boleh berkurang. Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki. Berdasarkan kepada ayat Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iman seseorang boleh bertambah, boleh berkurang dengan ibadat, dengan amalan, dengan sesuatu kebaikan yang dibuat, iman bertambah.
Bila dia kurang balik, satu hari tu dia kurang ibadat, iman dia menurun balik, merosot balik, lemah balik. Macam bulan puasa, iman orang yang beriman ini bertambah. Rajin mengaji, baca Quran, zikir, berselawat, tadarus kan. Dengar tazkirah, bertambah iman seseorang yang beriman dalam bulan puasa. Sebab banyak ibadat, banyak amalan. Lepas bulan puasa merudum balik. Masuk satu Syawal, dia kena lemang, kena ketupat, kena rendang. Dia lupa dah amalan-amalan tu tidak disambung balik. Amalan-amalan yang dilakukan sebulan bulan Ramadan yang disebut sebagai madrasah Ramadan, dia turun menjunam. Iman dia turun balik sebab mayang sunat pun dah kurang, baca Quran kurang, selawat kurang, sedekah dah kurang. Maknanya iman boleh bertambah, boleh berkurang mengikut tiga pendapat ulama tadi. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Yang dikatakan iman tidak bertambah, bagi Abu Hanifah iman tidak bertambah, tidak berkurangan. Sebenarnya hakikatnya sama. Abu Hanifah pun sekali. Kalau kita tak mengaji akidah Abu Hanifah, macam fiqh Abu Hanifah lah, kita tak pernah mengaji, kita kata Abu Hanifah ni banyak guna akal, mendahulukan akal daripada nafs, daripada Quran dan hadis. Bila saya mengaji hadis-hadis macam ni, tok guru saya yang berpegang pada mazhab Hanafi dan juga akidah Abu Hanifah ini, akidah Abu Hanifah adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga akidah salaf. Cuma maksud Abu Hanifah ini macam kita beriman kepada Allah. Dia tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Maknanya nafsul iman. Nafsul iman, zat kepada iman itu sendiri. Contohnya kita percaya kepada Allah. Di dalam kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nafsul iman, diri iman itu sendiri, bolehkah kita beriman kepada Allah, kepada Allah Taala 99%? Sah tak iman kita kalau kita beriman 99%? 99% kita beriman kepada Allah, ataupun 90% ke 99% kita yakin kepada Allah, 1% saja kita tak beriman. Sah tak iman? Tidak sah. Menunjukkan zat iman itu bagi Abu Hanifah, diri iman itu tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Maksudnya 100%. Kena ngam 100%. Kalau kurang 1% kafir. Maknanya zat kepada iman itu sendiri. Bukan bermaksud apabila seseorang itu melakukan ibadat, amalan, dia tak bertambah iman. Yang tu Abu Hanifah pun pegang macam tu. Bila berkurangnya sesuatu ibadat, sesuatu amalan, iman itu berkurangan. Yang tu Abu Hanifah pun pegang macam tu. Nampak macam berbeza, tapi samanya sudut hakikat. Bila Tok Guru saya huraikan macam tu, selama ni kita buat andaian, tak betul Abu Hanifah ni bab fiqh, tak betul bab akidah pun tak betul. Sebab dia kata iman tak bertambah, tak berkurang. Bila kita mengaji, betul-betul menunjukkan ulama ni dia ada istilah yang tersendiri rupanya. Sebab tu bila orang berbeza dengan kita, jangan cepat kita hukum. Mungkin dia ada maksud yang lain. Abu Hanifah dia ada maksud yang tersendiri. Iman tak bertambah tu maknanya bertambah dan berkurang nafsul iman, zat kepada iman itu sendiri. Huraian, ikrar dengan mengakui dengan lisan, manakala tasdik pula membenarkan dengan hati. Pengakuan dengan lidah dan membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa. Tiada sebarang sekutu baginya, bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan dan serupa dengan makhluk. Pengakuan dan membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan yang diutuskan Allah. Pengakuan tanpa membenarkan bukan iman. Mengaku saja tak tasdik dengan hati. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah. Tapi tak terima dalam hati. Dia tidak mengiyakan dalam hati. Tak jadi orang beriman, mengaku mulut saja, tak disertakan dengan hati. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan kamu, sesungguhnya mereka tidak dianggap beriman, melainkan mereka mengakui apa yang kamu putuskan, apa peraturan undang-undang, apa yang disampaikan oleh Rasulullah diterima dengan lisan. Summa la yakunu harajan fi anfusihim. Tak ada keraguan di dalam hati. Haraj ini maknanya sempit. Hati jadi sempit. Mengaku beriman kepada Allah, kepada Rasul. Keputusan Allah, keputusan Rasul. Mengaku beriman. Tapi hati itu mari sempit dada. Apa maksud sempit dada? Tak lapang dada untuk menerima hukum Allah. Hati tidak menjadi lapang. Bila sesuatu yang kita tak terima, hati kita sempit. Ada masalah sempit hati, ada apa dia, bila tak terima sesuatu keputusan, hati jadi sempit.
Dalam menerima keputusan Allah, keputusan Rasul, tak boleh terima mulut saja. Diterima dengan hati yang lapang, redha terhadap segala hukum Allah. Sebab itu tasdik itu penting. Bukan saja ikrar dengan lisan, tasdik di dalam hati. Pengakuan tanpa membenarkan bukan iman. Kata-kata ini membantah dakwaan puak Karramiyah yang mengatakan iman itu hanya ikrar saja. Itu puak Karramiyah ni mengaku dengan mulut saja tanpa ditasdikkan dengan hati, cukup iman. Bagi ahli sunnah wal jamaah tidak cukup dianggap sebagai beriman. Allah berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala menafikan ucapan mereka ini sebagai iman. Jika iman itu hanya dengan pengakuan sahaja, tentulah semua orang-orang munafik adalah orang yang beriman. Orang munafik ni dia mengaku mulut, hati dia tak mengaku. Kalau gitu orang munafik pun semua beriman. Tetapi orang munafik tak dikira beriman. Sebab dia bertutur dengan lisan tapi tidak ditasdikkan dengan hati. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benar rasul Allah dan Allah sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah rasulnya, serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Sebab mengaku mulut, hati tak terima Rasulullah sebagai rasul. Jadi tak cukuplah. Kesimpulannya tak cukup dengan pengakuan lisan, tapi perlu disertakan dengan hati. Itu sekadar untuk melayakkan dia jadi orang beriman. Iman tak sempurna lagi. Dia mengaku dengan lisan, ditasdikkan dengan hati. Cukuplah nak dikata dia sebagai orang yang beriman. Tapi tak sempurna iman, melainkan wal amalu bil arkan ataupun wal amalu bil jawarih, disertakan dengan amalan sahih, sembahyang, puasa, zakat, haji, baru sempurna. Kalau tidak, sekadar dianggap beriman, bukan kesempurnaan iman, sekadar mengesahkan iman. Bahawa dakwaan iman mereka itu dusta kerana tidak ada tasdik di dalam hati mereka. Demikian juga semata-mata ma'rifah ataupun kenal tidak menjadi seorang itu sebagai beriman. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenali Nabi Muhammad SAW dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Yahudi ni dia kenal Nabi. Antara kita dengan Yahudi zaman Nabi, dia lebih kenal batang tubuh Nabi. Tapi dia tak terima Nabi itu di sudut hati dia. Mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mengenali anak-anak sendiri. Kenal sungguh. Tapi tak dianggap beriman kerana tak tasdik dalam hati tentang kerasulan Rasulullah SAW. Masalah pertambahan dan pengurangan iman. Iman penduduk langit seperti para malaikat dan iman penduduk bumi seperti para nabi dan awliya dan ahli syurga tidak bertambah dan tidak berkurang di dunia dan di akhirat daripada sudut mu'man bih, iaitu apa yang wajib diimani. Apa yang wajib diimani itu maknanya mu'man bih itu keyakinan kepada Allah. Tak boleh berkurang, tak boleh bertambah. Keyakinan kepada nabi, ahli akhirat, syurga, neraka, malaikat, mana boleh berkurang, mana boleh bertambah. Di sudut tu zat kepada iman. Ini kerana sesiapa yang mengucapkan dengan penuh pengakuan dan pembenaran bahawa aku beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada Allah dan aku beriman kepada Rasul SAW dan dengan apa yang datang daripada Rasulullah SAW, maka berarti dia telah beriman dengan semua perkara yang wajib diimani dan menjadi seorang mukmin. Sesiapa yang beriman kepada sebahagian rukun-rukun seperti beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, tetapi tidak beriman dengan hari akhirat, maka dia seorang kafir. Sesiapa yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan rasulnya tetapi tidak beriman kepada rukun iman yang lain, maka dia adalah seorang kafir. Tidak ada perbezaan antara seseorang yang beriman kepada sebahagian perkara yang wajib diimani dengan orang kufur terhadap semua perkara yang wajib diimani. Dia dalam rukun iman ni dia tolak satu je, yang lain semua dia beriman. Yang lain semua dia percaya. Dia tak percaya pada hari akhirat contohnya, ataupun tak percaya kepada qada qadar.
Satu saja dia tolak, kafir semua. Sama je macam orang tak terima semua. Hak tak terima semua kafir, rukun iman ini, hak terima sebahagian pun kafir. Jadi macam mana? Kena terima semua. Dia tak boleh kita nafikan tinggal salah satu daripada perkara dasar asas kepada keimanan. Bahawa dakwaan imam mereka itu dusta. Tidak ada tasdik di dalam hati mereka. Ulang balik. Yakni iman itu sendiri dengan arti keyakinan tidak boleh berkurangan. Demikian juga perkara-perkara yang wajib diimani itu telah ditetapkan dan tidak berubah. Ianya wajib diimani dengan penuh keyakinan dan tidak boleh berkurangan. Tidak boleh berkurangan. Ia kerana akan membawa kepada keraguan dan kesangkaan. Kata Mula Alil Qari, tasdik itu tidak ada secara tahqiq, secara pasti. Tasdik itu jika tidak secara tahqiq, secara pasti, maka ia berada dalam tahap kesangkaan dan ragu-ragu. Tasdik maknanya mengiyakan dalam hati. Hak mengucap tadi okey dah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma dia nak mengiyakan dalam hati tu, dia bagi 50-50. Betul ke Allah Ta'ala tu Tuhan? Betul kan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah? Betul kan Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman? Dia ragu tentang tu, kafir juga. Tasdik pun dia kena 100%. Dia tak boleh, maknanya tidak penuh. Tasdik, keyakinan di dalam hati terhadap rukun-rukun iman. Sangkaan itu tidak berguna di dalam perkara i'tiqad di sisi ulama mu'tabar. Allah berfirman, "Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha 'alimun bima yaf'alun." Sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran i'tiqad. Sangka tak boleh, dia kena apa? Yakin. Dia ada syak, zan, waham kan? Syak 50-50. Zan berat sebelah 70%. Waham hanya 30% saja dia yakin, 70% dia tak yakin. Yakin 100%. Tak ada sebarang keraguan. Di dalam keimanan, kepercayaan kita mesti melibatkan 100% keyakinan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.